Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Malam ni syukur kita kepada Allah yang mana kita dapat bersama-sama melanjutkan pengajian kita berkenaan dengan satu tema yang ada di dalam Al-Quranul Karim, iaitu tentang golongan Yahudi menurut Al-Quranul Karim. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan, malam ni adalah siri yang ke-20, siri yang ke-20, yang mana malam ni adalah merupakan malam yang kedua terakhir. InsyaAllah esok kita akan mengakhiri pengajian kita mengkaji tentang karakter, perihal, sifat yang ada pada orang Yahudi bermula pada zaman Nabi Allah, bermula pada zaman Nabi Allah Musa sampailah kepada Yahudi yang ada pada ketika ini. Okey, jadi saya akan paparkan nota, tapi sebelum tu tuan boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh dengar suara saya dengan baik tak? Jelas, Ustaz. Okey okey. Kalau terputus, seandainya talian saya terputus, tolong tunggu dan saya akan masuk semula lah. Kerana saya bersiaran di rumah mak, jadi bergantung sepenuhnya kepada talian hotspot. Ya, insya-Allah kita mohon kepada Allah, moga pengisian kita pada malam ini dipermudahkan oleh Allah. Allah memberikan kelancaran, Allah mengurniakan rahman, Allah mengurniakan keberkatan. Baik. Malam ni apa yang kita nak belajar? Okey. Tuan-tuan dan puan yang ikut di aplikasi Zoom ataupun yang ikut di FB page Malaysian Tadawur Academy, saya nak maklumkan bahawa pada malam ini juga kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok. Jadi saya juga buat live di TikTok. Jadi saya mohon kerjasama ataupun saya mohon izin daripada yang sentiasa mengikuti pengajian ini untuk saya membuat sedikit pengulangan sejauh mana kita dah sampai mana tajuk yang telah pun kita paparkan pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan, malam ni adalah episod yang ke-20 ataupun kita selalu namakan dia sebagai siri. Sebab pengajian kita ni kita bersambung daripada satu siri kepada satu siri sampailah kepada siri yang ke-20 pada malam ini. Ini bermakna telah banyaklah perihal ataupun sifat karakter orang Yahudi yang telah pun kita dapat keluarkan menurut ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maknanya kita dapat mengenali Yahudi ini adalah seperti mana yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab tu tajuk kita adalah Yahudi menurut Al-Quran. Okey. Bermula daripada siri yang kelima, siri yang kelima sampai kepada siri yang ke-17, alhamdulillah kita telah pun berjaya dengan izin Allah mengetahui ada 60 kesalahan, ada 60 pelanggaran, ada 60 bentuk ataupun ciri orang Yahudi ini yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan nota rujukan, maka saya jemput yang mengikuti di aplikasi TikTok, anda boleh join Telegram Akademi Tadabur Malaysia, bukan Akademi
Fantasia. Akademi Tadabbur Malaysia, anda join dekat situ. Nanti anda akan dapati dekat atas sekali, dekat pin tu, dekat pin message tu kita ada letakkan link Google Drive yang menyimpan semua nota-nota. Termasuklah nota pada malam ini. Okey. Kita ulang. Setelah siri yang ke-17 tu, kita dah berjaya mengeluarkan 60 kesalahan orang Yahudi, bermula daripada nenek moyang orang Yahudi Bani Israel pada zaman Nabi Musa, sampailah kepada Yahudi yang berada di Madinah ketika mana Nabi SAW berhijrah. Maka setelah itu, pada siri yang ke-18, maknanya pada siri yang lalu, kita telah pun membuat rumusan. Maknanya kita hanya mengeluarkan 60 kesalahan orang Yahudi. Okay, 60. Daripada 60 itu, kita telah membuat rumusan. Maka orang Yahudi ini, rumusan yang pertama, yang telah pun kita jalankan pada siri yang ke-18, maka Yahudi ini, mereka ini adalah orang kafir. Mereka adalah al-kafirun. Maka tuan-tuan jangan rasa janggal bahawa sekalipun orang Yahudi ini adalah ahlul kitab, tetapi mereka juga dipanggil sebagai orang yang kafir. Jadi panggilan orang kafir dia umum. Secara spesifiknya, siapa yang kafir? Salah satu daripada golongan manusia adalah al-Yahud, iaitu golongan Yahudi. Okey. Kemudian pada siri yang siri yang ke-19, kita telah pun membuat rumusan yang kedua. Yahudi ini, mereka adalah manusia yang ditimpa kemurkaan Allah bertubi-tubi. Maknanya Yahudi ini bukan sekadar mereka kafir, mereka juga adalah kumpulan manusia yang Allah sebut dengan istilah al-maghdubi alaihim. Yang kita baca suratul Fatihah, al-maghdubi alaihim itulah yang dikaitkan dengan al-Yahudi. Yahudi ini Allah murka mereka. Bukan murka sekali, Allah murka berganda-ganda kemurkaan Allah. Okey. Kemudian rumusan yang dapat kita lakukan pada siri yang ke-19, iaitu pada siri minggu lepas, orang Yahudi ini mereka adalah manusia yang dilaknat oleh Allah sampailah hari kiamat. Walaupun mereka ahlul kitab, tetapi mereka memilih menjadi kafir, mereka memilih untuk dimurkai oleh Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Sebagaimana iblis itu dilaknat oleh Allah, begitulah orang Yahudi akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita akan bincang rumusan yang keempat, rumusan yang kelima, dan rumusan yang keenam. Maknanya ada 3 rumusan yang kita nak kaitkan dengan orang Yahudi. Okey. Rumusan yang pertama, iaitu orang Yahudi ini mereka digelar sebagai ad-dallun. Dalam suratul Fatihah, kita menemukan perkataan waladdallin. Waladdallin itu adalah orang-orang yang sesat. Orang yang sesat dalam suratul Fatihah, dia merujuk kepada orang Nasrani. Tetapi orang Yahudi ini juga, mereka adalah ad-dallun mudilluna. Mereka adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Itulah rumusan yang kita akan perincikan pada malam ini. Bukan kita yang label, bukan kerana kita ada sifat benci ke anti ke, tetapi gelaran itu, rumusan itu diberi oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran.
Nak tahu surah apa, ayat mana, nanti sebentar lagi kita akan menerangkan. Kemudian, rumusan kita yang kedua pada malam ini, orang Yahudi ini, mereka sebenarnya adalah perosak. Al-mufsidun fil ard. Mereka adalah perosak di muka bumi. Bumi ni yang penuh dengan kebaikan, ada ada banyak manfaat, ia akan dimusnahkan, boleh menjadi rosak, boleh muncul malapetaka yang boleh dilakukan hasil daripada orang-orang Yahudi kerana mereka adalah bangsa perosak. Nanti kita akan tunjukkan yang mana Allah menyebutkan bermula daripada zaman nenek moyang orang Yahudi Bani Israel tu sampailah ke hari ini mereka adalah manusia perosak di muka bumi Allah. Okay. Sebab itu mereka suka berperang. Okey, kerumusan yang ketiga pada malam ini kita akan mengatakan kesimpulan dia, orang Yahudi ini di sisi Allah tidak ada sedikit nilai pun. Dalam bahasa kita selalu sebut nothing. Tak ada apa-apa pun kemuliaan yang ada di sisi Allah kepada orang Yahudi. Okay, kita akan rujuk ayat Quran yang Allah menyebutkan orang Yahudi ini mereka tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Sebab itu, kita selalu berdoa dalam surah Al-Fatihah supaya Allah Ta'ala jangan letakkan kita, jangan bawa kita berada pada jalan orang-orang yang Allah murkai. Mereka inilah. Okay. Kita perincikan rumusan yang pertama pada malam ini, mana Yahudi ini mereka adalah manusia penyesat. Mereka ni adalah sesat, lagi menyesatkan. Ad-dhallun mudhilluna. Okey. Ayatnya yang pertama, kita boleh rujuk dalam surah Ali Imran. Okey, seperti biasa, kena sentiasa bersiap sedia dengan Al-Quran. Kalau tuan-tuan hafal Al-Quran, Alhamdulillah. Okey, surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran, tengok muka surat nombor 69, ayat nombor 69, muka surat 58. Muka surat 58, ayat nombor 69, Allah Ta'ala kata apa? Okey, ayat ini sebenarnya bagi sesiapa yang sentiasa mengikuti tajuk ini, sebenarnya kita pernah membuat ulasan pada kesalahan yang ke-42. Orang Yahudi ini bukan sekadar mereka ni sesat. Sebenarnya mereka itu kesalahannya mereka telah menyesatkan manusia. Itulah kesalahan yang ke-42 yang pernah kita pelajari pada episod yang ke-14. Siri yang ke-14. Malam ni dah ke-20. Maknanya kita kena patah balik ke belakang, ingat balik kesalahan yang ke-42. Mereka ini menyesatkan manusia. Sebab tu mereka akan buat macam-macam cara bagi memastikan umat Muhammad ini tidak ikut Islam yang sebenar-benarnya. Macam-macam cara mereka akan buat. Sama ada itu yang orang selalu kata ada 4S tu. 4S apa? Selalu dikata macam ni lah. Ada pada harta, ada pada perempuan, ada pada sukan, ada pada macam-macam. So, bagi mereka, mereka akan cari jalan macam nak buat. Mereka boleh sesatkan orang Islam ni, cara dia fikir dia tu. Biarlah atas IC dia ni orang agama, atas IC dia tulis dia ni Islam, tapi kehidupan dia bukan orang Islam.
Kerana mereka ini memang kerjanya nak menyesatkan manusia. Mereka boleh menyesatkan manusia pada filem. Boleh, ada orang boleh terpengaruh dengan filem. Mereka boleh menyesatkan manusia dengan sukan. Mereka boleh menyesatkan manusia dengan apa? Dengan macam-macam lah. Ha. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala telah menggelarkan mereka. Mereka itu adalah golongan yang sesat lagi menyesatkan. Okay, dalam surah Al-Imran, ayat nombor 69, Allah bagi tahu dekat kita. Memang Allah bagi tahu. Allah bagi tahu, wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum. Allah kata, segolongan daripada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani ni, mereka sangat suka untuk menyesatkan kamu. Tapi Allah bagi tahu, kalau orang tu dia benar-benar beriman, dia takkan dapat disesatkan. Tapi bukti menunjukkan mereka sangat bercita-cita untuk menyesatkan manusia. Tapi kata Allah, mereka sebenarnya yang telah tersesat. Okey, ini ayat yang telah kita kupas, saya tak perlu panjangkan. Jadi kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, surah Al-Imran. Okey, ayat nombor 90. Okey, ayat 90 surah Al-Imran, muka surat nombor 61. Okey, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Okey, ayat 90 surah Al-Imran ni ada jawapan kenapa orang Yahudi ini dia boleh jadi sesat. Sedangkan merekalah golongan manusia yang paling ramai dihantar Rasul. Rasul yang paling ramai Allah utuskan kepada ahli kitab, kepada orang Bani Israel. Tapi kenapa mereka boleh menjadi sesat dan menyesatkan? Maka jawapan itu satu darinya duduk dalam surah Al-Imran ayat nombor 90. Allah mengatakan, innal ladina kafaru ba'da imanihim. Okey, ayat tu Allah menyebutkan terjemahan ayat, sesungguhnya orang yang kafir selepas mereka beriman. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Mula-mula mereka ni beriman, tetapi selepas itu mereka menjadi kafir. Kenapa kita katakan mereka itu beriman? Dalam sejarah nenek moyang orang Yahudi, mereka itu beriman kepada kitab Taurat. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Mereka terima Nabi Musa. Mereka terima Nabi Sulaiman. Mereka terima Nabi Daud. Tetapi apabila mereka tidak mahu memenuhi isi kandungan kitab Taurat, mereka tak mahu tunaikan janji dan macam-macam kesalahan yang telah pun kita senaraikan, maka mereka itu menjadi kafir. Maknanya, apabila mereka memilih untuk menjadi kafir dengan tidak menunaikan macam-macam telah kita sebutkan tadi itu, antaranya mereka cuba ubah kitab Taurat dan sebagainya, begitu juga mereka tak nak terima Nabi Muhammad ni. Walaupun depan mata mereka, Muhammad itulah namanya, perangainya ada dalam kitab-kitab mereka. Mereka tak nak terima. Jadi Allah kata mereka telah memilih menjadi kafir. Apabila mereka menjadi kafir, kafir itu bertambah. Maka Allah mengatakan mereka tak akan diterima taubat mereka. Dan di hujung ayat itu, Allah menyebutkan, wa ulaika humuddallun. Surah Al-Imran ayat nombor 90, boleh tengok dekat ayat muka surat 61 dalam Quran, Allah mengatakan orang Yahudi ini adalah wa ulaika humuddallun, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Orang yang sesat itu ia ditunjukkan oleh Allah dengan menggunakan kata nama. Ad-dhallu tu kata nama.
apabila Allah gunakan kata nama isim ataupun nouns, ia membawa makna gelaran itu dia akan wujud sampai bila-bila, forever and ever. Maka orang Yahudi itu Allah kata ad-dallun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi kita janganlah hanya duk ingat orang Nasrani saja yang al-dhalin macam dalam surah Al-Fatihah tu. Tak. Tetapi orang Yahudi itu juga mereka adalah al-dhalun, adalah orang yang sesat. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya nak ambil satu lagi ayat dalam Al-Quran. Apa lagi yang Allah nak bagi tahu kepada kita rumusan orang Yahudi adalah orang yang sesat? Kita kena tengok dalam surah Al-Ma'idah. Tengok dalam suratul Ma'idah ayat nombor 77. Muka surat 120. Surah yang kelima ayat 77, muka surat 120. Apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita? Okay, ayat 77 surah Al-Ma'idah ini ada satu lagi jawapan. Kenapa mereka memegang, kenapa mereka dapat gelaran al-dhalun yang sesat sampai bila-bila? Jadi kalau kita baca ayat 77 surah Al-Ma'idah, Allah mengatakan, Qul ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu min qabl. Ayat 77 surah Al-Ma'idah ini, Allah menyebutkan punca kepada orang Yahudi ini menjadi sesat. Walaupun mereka dah jumpa Nabi Muhammad depan mata, mereka berkawan dengan orang-orang Islam di Madinah contohnya, tapi kenapa mereka menjadi sesat? Kerana mereka ikut, mereka follow apa yang dipercayai, perangai nenek moyang mereka sebelum ini. Maknanya orang Yahudi Madinah ni, mereka telah memilih untuk ta'assub, untuk ikut apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka Bani Israel sebelum ini. Sepatutnya mereka kena ikut Nabi Muhammad. Mereka kena ikut wahyu Quran. Sebab tu dalam ayat 77, Allah bagi tahu kepada mereka. Allah kata apa? Allah kata kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, termasuklah Nasrani lah. Allah kata, jangan kamu melampau batas dalam agama kamu secara tidak benar. Antara melampaui batas ni, ahlul kitab ni mereka sampai mengangkat nabi-nabi mereka sebagai Tuhan. Contoh macam orang Nasrani, mereka melampau batas cinta agung kepada Rasul mereka, Nabi mereka tu, sampai mereka mengangkat Isa tu adalah Allah, contoh. Itu melampaui batas. Orang Yahudi ni pula, mereka sampai menganggap Allah Ta'ala tu ada anak dia, namanya Uzair. Kita pernah sebut sebelum ni. Okey. Lepas tu dalam ayat ni Tuhan pesan. Kali kedua Allah larang. Allah kata apa? Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang sesat sebelum ini. Nampak tak Tuhan kata? Tuhan kata, jangan korang semua ikut orang-orang yang sebelum ini, mereka ikut hawa nafsu mereka. Mereka itu telah sesat. Jadi jangan ikut mereka, kata Allah. Dalam masa yang sama, nenek moyang orang Yahudi Bani Israel yang sebelum ni, mereka juga telah menyesatkan ramai manusia. Tapi orang Yahudi Madinah ni, yang ada pada zaman Nabi, atau pada zaman kini pun mereka duduk pegang kepercayaan nenek moyang mereka yang salah tu. Jadi Allah dah bagi tahu, nenek moyang kamu dulu tu dah sesat. Dia telah menyesatkan ramai orang. Jadi jangan ikut mereka.
Tapi apa yang berlaku kepada mereka, mereka ikut juga. Itu yang menyebabkan mereka mendapat gelaran Al-Dhallun. Baik. Tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah, kita dah selesai rumusan yang pertama pada malam ini. Okey, rumusan pertama pada malam ini, orang Yahudi ini mereka adalah golongan sesat lagi menyesatkan. Title mereka sebagai ahlul kitab itu adalah title yang memang Allah berikan kepada mereka, tetapi gelaran ahlul kitab bukanlah menjadi satu gelaran yang mulia jika mereka tidak menerima Nabi SAW sebagai Rasul akhir zaman, penutup bagi segala Rasul. Okey. Rumusan yang kedua pada malam ini tentang orang Yahudi ini, mereka ini adalah perosak di muka bumi. Siapa yang suka provok? Siapa dalang kepada peperangan, kita kata perang dunia satu, perang dunia kedua, mungkin ada perang lagi akan datang. Siapa yang mulakan? Jawapannya adalah Al-Yahud. Sebenarnya, bukan Yahudi pada zaman Nabi saja. Sampailah ke hari inilah. Tapi kalau kita buka Quran, sebenarnya Bani Israel pada zaman Nabi Musa tu, mereka sudah pun memulakan melakukan kerosakan. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan dalam Quran. Allah cakap kepada kita. Sebab tu kalau kita belajar Quran, kita boleh kenal manusia ni. Jadi, Allah Ta'ala sebutlah. Cerita bermula pada nenek moyang mereka. Okey. Mula-mula manusia yang awal-awal, dia melakukan kerosakan dengan dia buat zalim pada orang. Dia bantu orang zalim untuk menganiaya orang. Macam zaman sekarang mungkin dia bagi duit ke, kan, supaya orang buat gaduh. Mungkin Arab Spring sebelum ini pun ada daripada kumpulan-kumpulan mereka. Okey, zaman dulu nenek moyang orang Yahudi ni yang di antara yang perosak adalah Korun. Semua orang tahu Korun ni kaya. Sebab tu orang Yahudi, dia kaya. Itu yang kita duk kempen. Itu kita terkejut kan apabila tengok mereka ni, banyaknya syarikat mereka, banyaknya sumber ekonomi mereka. Betul tak? Apa barang yang mereka tak ada? Semua ada. Daripada apa? Daripada makanan fast foodnya, apa? Senjatanya. Maknanya mereka ni ekonomi dia kuat. Sampai shampoo pun ada. Apa lagi tak ada? Kalau zaman dulu, Bani Israel yang kaya raya, harta dia banyak adalah Korun. Korun ni, dia adalah Bani Israel. Tetapi Korun ni, dia lebih memilih untuk mendampingi Firaun dengan Haman. Jadi, Korun ni zaman Nabi Musa, dia adalah penyumbang terbesar keuangan Firaun. Sama sekali kita tak pelik kalau tengok orang Yahudi itu kaya raya. Sebab nenek moyang mereka macam Korun dah ada contoh. Okey, nak tahu jawapan dia, kita kena buka surah Al-Qasas. Tengok ayat 77, surah nombor 28, muka surat 394. Kita kena buka ayat tu untuk bukti dia. Bukti betul ke Bani Israel ni kaya? Ya, figura mereka adalah Korun. Okey, tengok ayat 77 tu Allah Ta'ala kata apa? Okey, ayat 77 ni, dia adalah ayat yang merujuk kepada Bani Israel lain yang miskin-miskin ni, yang baiklah mereka pernah bagi nasihat kepada Korun. Mereka pernah duduk ingatkan Korun.
Sebab Korun ni dah belagak sangat kan, mentang dia kaya. Saya pernah setuan, Korun ni, harta dia, Allahu Akbar, harta dia tu, subhanallah. Kan? Kalau nak bawa wang emas dia ke apa, kan, dia perlu dibawa oleh orang yang badannya besar. Ha. Kalau kita, harta kita ni Allah, kan, dia punya besar tu. Okey, jadi apabila orang dah tengok Korun dia lain macam dah, duduk bermilih kawan dengan Firaun, kawan dengan Haman ni, maka mereka kata dalam ayat 77, dia kata wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Okey, ayat 77 ni sebenarnya ada 4 pesanan. Ada 4 pesanan Bani Israel kepada Qarun yang juga Bani Israel. Dekat pesanan keempat itulah, inilah yang kita nak ambil untuk rumusan kita malam ni. Bani Israel lain cakap dekat Qarun apa? Wala tabghil fasada fil ardi. Nampak? Dekat perkataan wala tabghil fasada fil ardi. Bani Israel cakap dekat Qarun. Qarun, kau jangan gunakan kekayaan kau itu untuk melakukan kerosakan fasad fil ardi. Fasad ni, tuan-tuan dan puan, kerosakan ni, dia bukan kerosakan berbentuk fizikal saja. Buat dosa, kerosakan. Zalim orang, kerosakan. Itu kerosakan itu. Zaman sekarang ni tengok. Ambil tanah orang, bunuh orang. Okey. Lancarkan peperangan. Macam-macam. Lepas tu, mereka cakap dekat Qarun, innallaha la yuhibbul mufsidin. Mereka kata dekat Qarun, Allah Ta'ala tak suka orang yang melakukan kerosakan. Ada pesan dekat Qarun. Tapi kita pun tahu, Qarun tak makan saman. Qarun dia tak nak, dia belagak, dia sombong, dia kaya, harta dia banyak. Dia memilih untuk melakukan kerosakan. Akhirnya berlaku apa kepada dia? Kita pun tahulah cerita dia kan. Harta dia tu, dengan rumah-rumah dia, istana dia tenggelam. Ditenggelamkan oleh bumi. Sampai dekat kita. Kita pun jumpa harta Karun. Maksud macam tu. So, kita ambil harta manusia yang perosak lah. Itulah Qarun. Okay. Jumpa. Dapat kan? Okay, dah faham? Okay. Bukan hanya pada kisah Qarun. Tetapi ada dalam cerita lain, dalam suratul Baqarah ayat nombor 60, muka surat nombor 9, Nabi Allah Musa pernah pesan kepada Bani Israel setelah dia ketuk satu batu dengan tongkat dia, lepas tu batu tu memancut 12 mata air. Cerita 12 mata air ni, dia kalau ikut apa yang disusun oleh para ulama, dia berlaku sebelum, wallahu ta'ala, ada yang kata dia sebelum Nabi Musa pergi naik ke Gunung Tursina dan dapat kitab Taurat tu. Wallahu ta'ala alam. Tapi faktanya ketika Nabi Musa ketuk batu dengan tongkat untuk mereka minum air, keluar 12, terpancut 12 mata air. 12 mata air itulah setiap satu kumpulan tu mereka minum dengan kumpulan dia. Ada 12 kumpulan. Okey, tuan-tuan boleh tengok dalam ayat 60 ya, surah Al-Baqarah, Allah sebut muka surat nombor 6. Dekat ayat itu ada cerita dengan perosak ni, dengan perosak. Okey, kita tengok ayat dia. Okay. Saya pendek ke cerita. Dekat ayat hujung tu, dekat ayat hujung, setelah air tu terkeluar, lepas tu 12 grup Bani Israel ini masing-masing ambil satu bahagian, satu mata air. Lepas tu dekat hujung tu Allah Ta'ala kata apa? Nabi Musa lah dia cakap dekat Bani Israel, kulu washrabu min rizqillah. Dia kata, minumlah hampa semua, makanlah hampa semua, minumlah hampa semua, kalian semua daripada rezeki Allah. Lepas tu dekat ayat ujung tu Musa pesan dekat Bani Israel, wala ta'thau fil ardi mufsidin
wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Tengok Musa kata apa? Nabi Musa kata apa? Janganlah kamu berbuat sesuka hati nak buat kerosakan di muka bumi. Nabi Musa cakap dekat nenek moyang orang Yahudi. Dalam kes ini, kamu jangan berbaharaja lela nak buat sesuka hati, nak buat kerosakan di muka bumi. Maknanya, bukan Yahudi sekarang ini dialah bangsa perosak. Tak, sebenarnya mereka mewarisi sikap nenek moyang mereka yang telah melakukan kerosakan pada zaman mereka. Okay, saya bawa satu lagi contoh ayat yang Nabi Musa ni, sebelum dia naik kat gunung Tursina, yang dia jumpa, yang dia nak dapat kitab Taurat, dia bermunajat kepada Allah 40 malam tu, Nabi Musa dia pernah pesan kepada Nabi Harun. Tuan-tuan kena tengok ya, maklumat ni dekat surah Al-A'raf, surah nombor 7, muka surat 142, muka surat 167, ayat 142, muka surat 167. Tengok ayat tu, nak tengok bukti. Sebab itu kalau orang yang kaji Quran, dia faham Quran, dia tak pelik kalau tengok orang Yahudi ni dia buat apa pada ketika ini. Sebab Al-Quran telah terangkan dulu lagi dah 1444 Hijrah. Dah lama dah Quran terangkan. Cuma masalahnya kita enggak faham, Pak. Okay, tengok surah Al-A'raf ayat 142. Apa Nabi Musa cakap dekat Harun? Sebelum Nabi Musa pergi kat Gunung Tursina 40 hari malam tu, dia pesan siap-siap dekat Harun. Dia kata apa? Wa qala Musa li akhihi Harun. Musa kata kepada saudaranya Harun, dia kata apa? Dia kata dengan waqala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tabghi wa la tattabi' sabilal mufsidin. Kena gariskan dekat ayat tu. Wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wa la tattabi' sabilal mufsidin. Mari kita tengok. Nabi Musa kata apa dekat Harun? Nabi Musa kata apa? Harun, engkau ganti aku ya. Engkau ganti aku, jaga kaum aku. Dia kata. Itu pesan pertama. Pesanan kedua, Nabi Musa kata apa? Engkau tolong perbaiki keadaan mereka. Maknanya bagi nasihat, tegur mana yang salah. Itu pesanan kedua. Pesanan ketiga, Nabi Musa kata kepada Harun, jangan engkau sekali-kali ikut jalan orang yang melakukan kerosakan. Maknanya Nabi Musa telah cakap dekat Nabi Harun, kaum dia tu, Bani Israel itu bangsa melakukan kerosakan. Kau jangan pula join mereka, kata Nabi. Allahu Akbar, Allah. Mereka. Jangan kau terdakwah pula. Engkau lah kena berdakwah kepada mereka. Tengok, di sini bukti menunjukkan Nabi Musa telah pun memberikan isyarat bahawa kaum Bani Israel itu telah melakukan kerosakan. Sampailah di zaman Nabi SAW. Sampailah ke hari ini. Maka saya nak bawa satu ayat dalam surah Al-Isra. Ayat ni kita pernah sebut sebelum ini ketika mana kita pernah belajar dulu pada siri yang ke-15, kesalahan nombor 50 dan 51. Okey, tapi saya nak buat huraian yang panjang, bukanlah panjang, sedikit saja tambahan maklumat. Surah Al-Isra, ya, ayat surah ke-17, ayat nombor 4, muka surat 282. Ayat ini kita akan bincang siri akhir esok insya-Allah. Untuk lanjutkan perbincangan, kita akan bentangkan tentang
sedikit sebanyak rahsia dalam surah Al-Isra. Sebab kita pun musim Isra Mi'raj. Sepatutnya apabila masuk musim Isra Mi'raj, kenalah ambil masa untuk mengkaji surah Al-Isra. Kita ni hanya baca je. Ayat pertama je selalu gunakan. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan. Kan? Kita pun tahu, Isra Nabi berlaku daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Maknanya, pemilihan penyebutan Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu duduklah surah Isra. Maknanya ada perkaitan surah Al-Isra dengan Masjidil Aqsa. Itu kita akan kupas insya-Allah esok malam. Okey, tapi malam ni kita nak tunjukkan dalam surah Al-Isra ayat nombor 4, muka surat 282, Allah ada menyebutkan kerosakan yang mereka buat. Maknanya kita dah belajar tadi tu, start daripada Qarun dah buat kerosakan. Lepas tu setelah dapat 12 mata air, diingatkan jangan buat kerosakan. Sebelum Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, telah disebut tentang jangan ikut kumpulan melakukan kerosakan. Dan dalam surah Al-Isra, Allah ada sebut. Okay, ayat nombor 4 ya. Kita tengok ayat dia, Allah kata apa? Allah Ta'ala kata, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. Allah Ta'ala kata apa? Dan kami telah tetapkan. Maknanya Allah Ta'ala kata akan jadi, kata Allah, kepada Bani Israel itu dalam Alkitab itu, latufsidunna fil ardi. Sesungguhnya kamu pasti akan buat dua kerosakan di muka bumi. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala telah tetapkan kamu ni Bani Israel dalam kitab kamu, kamu akan buat dua kerosakan di muka bumi, kata Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Apa sebab kamu sanggup buat dua kerosakan tu? Wala ta'lunna uluwan kabira. Sesungguhnya kamu pasti bersifat sombong lagi melampau. Sombong kan? Sebab tu kita belajar, kita tahu sampai zaman sekarang pun orang Yahudi duk ingat, mereka adalah bangsa yang mulia, mereka adalah orang yang hebat. Tapi Allah beritahu mereka melakukan dua kerosakan. Okey, dua kerosakan tu bila mereka buat? Sebenarnya bukan dua je. Nanti kita akan jumpa ayat yang kata bukan dua saja, tapi ayat disebut dua. Okey, dua tu bila? Okey. Kalau saya merujuk kepada ulasan, dia ada banyak ulasan para ulama tafsir ya. Kalau kita merujuk kepada kajian yang terkini menyebutkan, kerosakan pertama yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 4 ni, mereka telah melakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau siapa belajar sejarah Nabi, kita tahu pada zaman Nabi ni memang orang Yahudi dah buat kerosakan dah. Jadi kerosakan pertama yang dimasukkan adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kerosakan yang kedua adalah pada zaman ini. Pada zaman ini. Maknanya apa yang kita dapati pada hari ini telah membuktikan apa yang Allah Ta'ala kata itu benar. Sebab kita tahu Al-Quran menceritakan juga apa tanda kiamat akan datang. Betul tak? Quran itu cerita. Dalam masa sama, Quran juga telah menyebutkan satu manusia, satu golongan, satu bangsa yang akan melakukan kerosakan. Jadi siapa yang dia, sebab itu kita kena gali maklumat dekat surah Isra tu. Sebab kerosakan Bani Israel disebut dalam surah Al-Isra. Sepatutnya apabila kita masuk kisah Isra Mi'raj ni, kena ambil maklumat ni. Kalau tidak, asyik ulang cerita, Nabi ni naik burak, naik langit 1, langit 2, sampai langit 7, sampai Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha tu. Tu je, tiap-tiap tahun macam tu aja. Betul tak? Sampai bila kita nak tak tahu maklumat tentang surah Al-Isra? Kan? InsyaAllah, esok kita akan cerita sedikit. Okey, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah.
Sebenarnya ayat keempat surah Isra ni dia bukan menyebut dua kali saja, itu sebagai contoh dua kali yang utama. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Maidah, buka surah Al-Maidah ayat nombor 64 muka surat 118. Surah Al-Maidah ayat nombor 64 118 muka surat. Allah bagi tahu sebenarnya, Allah bagi tahu apa di antara kerosakan dia. Kita tengok, kita faham ayat ni baik-baik. Ayat ni Allah kata, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kullama awqadun naran lil harbi. Tengok tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kullama awqadu naran lil harbi. Tuan-tuan kenalah buka Quran. Cari ayat nombor 64 dalam suratul Maidah. Daripada awal sampai ke jam 9:59 sampai 9:53 ni, saya bawa semua ayat Quran. Ha, bukan daripada saya, sebab tu tajuk kita nak belajar Al-Quran. Kan? Jadi dalam ayat ni Tuhan kata apa? Tuhan kata, Allah berfirman, setiap kali, nampak tak perkataan kullama, setiap kali, maknanya banyak kali mereka Yahudi itu menyalakan api peperangan. Kita tengok Tuhan bagi tahu, mereka lah pencetus kepada peperangan. Tuhan sebut, pada zaman Nabi terbukti nak perang dengan Nabi, nak bunuh Nabi, di antara perang yang mereka bergabung, mereka cari sekutu mereka. Macam kita sekarang kan tahu kan, Yahudi ni sekutu dengan siapa, kan? Saya tak boleh sebut saya jelas perempuan ni sebab apa. Saya sebutkan habis TikTok saya dimatikan lah. Saya kena ban semua. Lepas tu kalau tuan tengok kenapa saya tak live dekat TikTok, kejap ada, kejap tak ada. Sebenarnya saya banyak kali kena ban. Saya banyak kali kena sekat live. Seminggu. Minggu lepas tu, kan kita pernah sebut hari Khamis. Hari apa kita pernah sebut? Ada orang tanya soalan, sebut satu perkataan tu je. Dia matikan terus live saya. Lepas tu dia sekat selama 1 minggu. Malam semalam baru boleh sambung balik live. Tapi tak apalah. Kan kita dengan kadar yang mampu kita sampaikan. Baik, tuan-tuan dan puan, ayat berapa ayat nombor ni? Ayat nombor 64. Surah Al-Maidah, ayat nombor 64, muka surat 118. Saya jawab soalan adik bertanya tu. Zee Yusof bertanya, Al-Maidah ayat berapa? Ayat nombor 64 ya. 118. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Setiap kali mereka nak menyalakan api peperangan, Allah akan padamkan. Ini berita gembira kepada kita ya. Berita gembira untuk kita. Tapi bukanlah kita tak buat apa-apa. Kita kena buat apa-apa. Tapi Tuhan katalah, setiap kali mereka nak menyalakan api peperangan, Allah akan padamkan. Maknanya, orang akan tahu siapa punya punca. Sebab tu kita tahu kan sekarang ni, ada negara yang dia ke depan untuk bawa kes peperangan sekarang ni ke mahkamah antarabangsa. Betul tak? Maksudnya, Allah takkan benarkan walaupun mereka selalu nak buat perang. Tapi Allah akan tambah lagi kepada orang Islam. Allah akan padamkan dia. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni apa? Mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi. Walaupun mereka cuba nak wujudkan perang, buat peperangan, perang satu, perang dua, macam-macam mereka buat ni, kan? Kita pun tak tahu sebenarnya peperangan ni siapa punca dia. Tapi Tuhan sebut mereka ni lah. Begini. Tapi walaupun macam tu, yang tak boleh ditolak faktanya, mereka terus-menerus melakukan kerosakan di muka bumi. Tengok Tuhan sebut. Walaupun macam tu, mereka akan terus buat kerosakan. Dia takkan berhenti sampai kiamat. Sampai turunnya Nabi Isa tu. Tak tahu benda tu akan berlaku. Tapi Tuhan kata, sedangkan Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan. Itulah bukti dalam ayat Quran bahawa orang Yahudi adalah bangsa perosak di muka bumi. Bangsa yang suka mencetuskan peperangan.
yang suka melaga-lagakan satu negara kepada satu negara. Ha, Allah yang sebut. Perosak ni telah bermula pada zaman nenek moyang mereka di kalangan Bani Israel lagi. Tak percaya ke Allah Ta'ala kata dalam Quran? Siapa lagi kita nak percaya kan? Siapa lagi kita nak percaya kalau bukan Allah? Allah lah yang kita paling percaya. Allah yang maha mengetahui. Jadi bersyukur sangat-sangatlah kalau kita boleh belajar Quran, kita faham, kita kenal bangsa ni. Sebab itu selalu kita minta ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Inilah jawapannya. Okay. Tapi sayang, seribu kali sayang, ada negara-negara Islam yang bersekongkol dengan mereka. Takkanlah negara Islam tu dia tak baca Quran, dia tak jumpa ke ayat-ayat ni ya? Wallahu ta'ala sangka baik kita mungkin tak sampai lagi kot surah Al-Ma'idah ni kot. Wallahu ta'ala alam. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita dah selesai dua rumusan orang Yahudi ni. Saya ulang balik. Pertama apa? Sepanjang kita bersiaran tadi tu, bermula jam 9.05, ya, kita telah sebut bahawa orang Yahudi ini, mereka adalah manusia yang sesat, adhalun, mudilun, dan mereka juga adalah perosak di muka bumi. Dan last kali malam ini, okay, saya sambung esok lah kot insyaAllah. Sebab saya sambung besok, tak sempat nak ulas. Okay, malam esok, hari terakhir episod terakhir pengajian secara bertema melalui ayat-ayat Al-Quran, belajar tentang Yahudi dalam Al-Quran. Malam esok, malam terakhir, kita akan sebut satu lagi rumusan. Kita nak kata apa rumusan yang Tuhan sebut bagi orang Yahudi ni. Lepas tu kita akan kupas tentang ada tak isyarat dalam Quran cara nak lawan mereka, nak bertempur dengan mereka. Jawapan dia ada. Apa rahsianya? Apa senjatanya? Apa kekuatannya? Kita akan kaji sikit sebanyak maklumat itu dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra sebut mereka buat dua kerosakan dan mereka juga sebenarnya akan dikalahkan dengan dua jenis kumpulan manusia ini. Dua itu ada dalam surah Al-Isra. Siapa mereka? Tak sempat nak ulas malam ni. Saya pun dekat kampung, jadi ada banyak urusan nak dibuat. Walau apapun, jazakumullah khair kepada semua. Kita jumpa esok malam insyaAllah. Saya tak buka soalan. Jadi kita jumpa esok malam jam 9.05 lah. Sebab isyak masuk lewat sekarang. Jadi nak kejar berjamaah lagi sebagainya. Bagi orang lelaki khususnya, maka kita jumpa malam besok insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang ikut di aplikasi Zoom, yang ikut juga di FB page Malaysia Tadabur Academy, dan juga di TikTok lah. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika.